Tuan Imam, Malaikat Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan tengok pada hadis yang ke-46 pada muka surat 93. Kata pengarang rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang tiada mengerjakan sembahyang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiy faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli fasalla thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli thalathan فقال والذي بعثك بالحق نبيا فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam masjid. Maka masuk pula seorang lelaki lalu bersembahyang. Hadis ini kita kenali dengan nama hadis musi'us salah. Hadis orang yang sembahyang dia ada orang yang cela sembahyangnya. Kalau orang tanya hadis musi'us salah, inilah hadis yang dikatakan sebagai hadis musi'us salah. Okey, apa jadi dalam hadis musi'us salah ni? Satu hari seorang lelaki dia masuk masa Nabi SAW duduk dalam masjid, lelaki ni dia masuk. Maka saya sambil-sambil cakap, saya habaklah fawaid atau apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, di dalam hadis ini tidak dinyatakan siapa lelaki tersebut, kerana lelaki tu dia ada masalah sikit dari segi sembahyang dia. Kalau kita tengok lelaki ni dia sahabat Nabi lah. Sebab sahabat pula tanya si galak sahabi ke. Sahabat ni dia tiga, dia punya ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri sahabat? Pertama, dia mesti beriman. Yang kedua, dia mesti hidup satu zaman dengan Nabi, satu batch, satu kohort dengan Nabi SAW. Yang ketiga, dia mesti melihat Nabi SAW. Walaupun dia tak mampu melihat, tetapi Nabi ada depan dia. Kalau dia okey, dia boleh tengok. Contoh Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia buta, tapi dia diklasifikasikan sebagai sahabat kerana dia boleh tengok Nabi kalau mata dia okey. Dia bukan tak ada ruang untuk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak kata Abu Jahal sahabat Nabi, kerana dia gugur satu syarat. Apa syarat dia? Dia hidup zaman dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak beriman. Orang nombor dua yang dikategorikan sebagai sahabat adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia adalah OKU penglihatan, tak boleh nampak, tapi Nabi ambil dia sebagai orang yang penting dalam masyarakat. Nabi tak biar orang OKU. Dia antara salah seorang daripada muazzin Nabi SAW.
Dan ketika peperangan pernah Nabi wakilkan dia untuk cover Madinah. Hang tengok Sat, kami pergi perang. Maknanya Nabi pernah bagi satu kerja yang besar kepada golongan OKU. Itu cerita panjang. Kemudian yang juga dikategorikan sebagai sahabat adalah yang hilang title sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Dia hilang satu. Hilang apa? Hilang melihat. Dia hidup satu zaman, dia hidup di Yaman, wilayah Qaran. Sebab tu kita panggil dia Uwais Al-Qarni, nisbah pada kampung dia. Dia beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiga, dia punya gugur syarat dia satu, dia tak tengok. Dia main Madinah, tak sempat tengok. Sebab masa tu Nabi pergi perang. Lepas tu Aisyah kata Nabi tak ada. Kira dia mak dia tak sihat, dia jadi tak boleh stay lama, dia pun berangkat balik ke Yaman. Tapi Nabi tahu dia main. Nabi kata Uwais Qarni main daripada Yaman. Nabi maklum benda tu. Termasuk juga tabi'in yang hebat. Nama dia apa dia? Nama dia Ashamah. Ashamah tu siapa? Ashamah itu adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi, dia tergolong dalam tabi'in kerana dia beriman dengan Nabi SAW. Dia satu batch dengan Nabi. Dia menerima beberapa orang sahabat ketika perpindahan ke negara dia, Ethiopia dulu ni, dia ambil. Dan yang ketiga dia tak ada adalah dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Cuma bila dia meninggal, Jibril bagi tahu, kata ada orang meninggal, Raja Najasyi meninggal. Maka Nabi bangun, Nabi sembahyang solat ghaib pertama dalam sejarah adalah untuk dia. Solat ghaib masa Syekh Yusuf Qaradawi meninggal itu, kalau kita nak sembahyang solat, kita dapat berita dia meninggal dunia tu 1.5 hari tu, first day itulah. Ada orang, ada masjid surau yang minta saya imam pada hari, masa saya tak ingat mungkin Rabu ke dia meninggal, kata contoh Rabu malam lepas isyak dia minta kita buat sembahyang jenazah. Saya kata kita nak sembahyang jenazah ni, syarat dia jenazah ghaib, pertama jenazah tu mesti mandi dulu. Sunat tunggu dia kafan. Kalau dia tak kafan lagi, dia mandi saja, maka valid kita punya sembahyang sunat sembahyang jenazah ghaib di sini. Jangan dia tak mandi lagi, kita buat dah di sini. Macam mana kami nak tahu dia mandi? Tunggu dulu yang kelang kabut. Hang nak sembahyang lah. Tunggu pengumuman daripada badan rasmi, JAKIM bawa keluar esok tu arahan. Lepas isyak hari kedua semua orang buat. Sebab kita dengan Qatar beza 5 ke 6 jam. Lebih kurang macam Mekah lah. Jadi waktu mereka meninggal tu, kita baru pukul apa. Waktu kita meninggal, dia pukul apa. Dia waktu tu dia tak sama. Jadi tunggu arahan. Sama macam MH370 lah. Hari ni hilang, semua nak sembahyang jenazah ghaib lah. Sabar dulu. Mati ke tak pun tak tahu. Tunggu mereka cari dulu. Cari dah dengan China, dengan Rusia, dengan Brazil, dengan apa segala macam, mak nikah semua main tolong. Setahun cari tak jumpa dah. Maka kemungkinan pihak Ulil Amri siapa? Menteri Pengangkutan ketika tu lah. Dia buat pengumuman kata kita klasifikasikan sebagai MH370 semua meninggal dunia. Bila dia sebut meninggal dunia, Ulil Amri, orang yang berkuasa sebut, banyak benda-benda yang awet daripada situ. Start daripada hukum hakam berkaitan dengan apa? Edah satu orang perempuan tu, dia start bila dia kena 4 bulan 10 hari. Sebab edah tu adalah edah cerai meninggal, dia meninggal dunia. Kemudian hukum hakam berkaitan dengan faraid, harta-harta dia. Kemudian berkaitan, banyak benda ni. Kalau perundangan kita berkaitan dengan insurans, nak claim apa semua ni, dia mesti ada hitam putih kata meninggal, baru orang boleh claim insurans. Saya saja nak pergi minta 100,000, nerak pula syarikat tu. Dia kena ada bukti. Jadi nak sembahyang jenazah ghaib, pastikan dulu. Kalau kita duduk sini, jenazah Kuala Lumpur kita tak sempat pergi, boleh telefon tanya, mandi ke belum? Sat, mereka baru mandi, baru masuk. Okay, ini hold Sat. Habis keluar daripada mandi, siap dah buat apa? Kafan. Okay, kita boleh on sembahyang jenazah. Macam tu. Okay, balik pada sahabat. Maka lelaki tadi adalah sahabat. Daripada hadis ni, fawaid yang pertama apa dia? Jangan dedahkan kesalahan orang, jangan buka aib orang. Kalau orang tu ada salah, jangan viral cepat salah orang.
Tengok akhlak orang yang riwayatkan hadis. Walaupun dia mesti kenal orang tu, dia pun mesti kenal, dia sahabat dulu satu zaman, tapi dia mention nama rajulun. Kebiasaan nama rajulun digunakan untuk sahabat untuk menjaga identiti orang tu daripada terdedah kepada benda-benda yang mungkin ada boleh mencalarkan kredibiliti dia atau dia punya personality yang macam tu. Baik, thumma dia datang pada Nabi SAW, fasallama, dia bagi salam kat Nabi. Dia masuk, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kata macam tu. Kemudian Nabi faraddan Nabiyyu SAW, Nabi kata waalaikumsalam lah. Dia pun semayang, fasallama, dia pun habis semayang, habis semayang semua selesai dah. Kemudian ia datang, maka ia mengucap salam pada Nabi. Lepas semayang semua selesai habis dah, dia nak balik, dia jumpa Nabi, dia kata, Assalamualaikum, saya nak balik. Nabi kata dia, sat. Nabi kata dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sabar. Sekarang main sini, habis semayang balik. Yang tadi tu kira tak aci, semayang tadi tu tak okey, semayang tu tak lulus. Dia tak lulus. Dia pun masuk lah, semayang balik sekali lagi, dia pun jalan. Nabi SAW kata kat dia lagi sekali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi semayang. Yang tadi pun kira tak semayang. 3 kali Nabi cakap dia. Dia menyerah kalah. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak tahu dah nak semayang yang elok pada ni. Yang tu kira paling champion of the world lah. Tak tahu nak semayang macam mana, tak tahu dah, tak reti nak semayang. Nabi ajaklah saya macam mana semayang. Kan bagus menjawab awal tadi. Awal-awal kan menjawab, dia tak tahu tak mana salah, sebab dia kena ulang-ulang semayang, rasa macam dia tak tahulah tak mana salahnya tu. Baik, maka Nabi SAW kata kat dia, iza qumta ila salah, apabila kamu berdiri tak semayang, fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Takbir dan kamu bacalah apa yang mudah daripada Quran. Tapi hadis ini bukan bermakna Fatihah tak boleh baca. Ada hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah, dia kira semayang dia tak sah. Tiada semayang tanpa membaca Fatihah. Makna ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa yang mudah untuk orang daripada Quran adalah surah. Surah, apa-apa kita nak baca surah, boleh. Dalam kitab up to you lah, you nak baca surah apa, you boleh baca. Ustaz, mereka kata kena baca sajadah pagi Jumaat. Sunnahnya kita baca. Kalau tak baca pun tak apa. Tok Imam tak mai. Tok Imam sakit perut, semalam makan laksa cabai banyak sangat, jadi tak mai semayang. Dia mai lah semayang, dia buka pintu, dia kata, sat-sat pergi tandas. Okey dah, kita pun okey dulu. Masuk tandas, 6.35 tak keluar. Kita pergi, macam mana boleh lah? Oi, tak boleh, hang berjalan luar, sakit perut ni, tak okey ke ni? Kita pun masuk. Kita beritahu, jemaah sekalian, dengar sini orang-orang kampung, siapa boleh jadi imam? Alamak, pagi ni pagi Jumaat lah, mati aku. Semua tak mau semayang, semua buat pengsan lah itu. Boleh tak kita naik? Boleh. Baca apa? Kuliah Allah. Pelik ya, kuliah Allah. Boleh, tak apa, tak ada salah. Tak, dalam muka bumi ni tak ada satu surah yang wajib kecuali Fatihah. Katalah contoh tuan-tuan, saya beritahu, waladdallin amin. Betul orang semua baca Fatihah. Dia tak baca surah apa? Allahu Akbar, rukuk. Sah semayang dia. Sah, tak ada salah. Cuma gugur fadilat yang sangat banyak lah. Baca surah dapat pahala lengkap. Dia sunat hay'ah. Meninggal, bukan meninggal dunia, meninggalkan membuat perbuatan sunat hay'ah itu mengurangkan pahala. Tak perlu ganti dengan sahwi. Tak perlu ganti dengan sahwi. Saya ajak tu bukan nak suruh buat masa semayang sunat baca Fatihah sajalah, cantik ya. Semayang kat rumah baca pendek-pendek gitu. Semayang kat rumah jadi kita jadi pendek lah. Tambah semayang subuh, waladdallin tu turun dah. Amin tu masa rukuk. Fatihah baca tu tak sah. Dia mesti Fatihah tu mesti dalam keadaan berdiri. Amin tak apa. Amin dalam perjalanan, sebab amin bukan surah Fatihah. Waladdallin batai, sebab berdiri adalah rukun.
membaca Fatihah ketika berdiri. Tak boleh baca Fatihah ketika on the way ke rukuk macam tu, tak lulus sembahyang kita. Waladdallin amin. Surah tak baca lah, malam sikit Ustaz baca surah Fatihah saya baca. Kalau kita jadi imam, kita boleh baca apa-apa surah pun tak apa, tak ada masalah. Terutama kalau kita tak ingat wadduha wal laili idza saja wal laili idza saja wal laili idza, tak ingat, sangkut lah. Lepas tu orang pun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, orang sebut belakang ma dia tak ingat lah, ma arna anhu ma, dia merepek lah, dia campur tu. Ketika tu buat apa? Carilah surah yang mudah. Qul huwallah je tak apa bantai. Tapi percayalah tuan-tuan, kalau kita gelabah Qul huwallah pun tak lepas tau. Kita berpeluh orang tegur, lama jadi macam teringat macam otak jadi macam memori semua. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul katalah macam tu lah. Tinggal semua benda rukuk je. Tak payah hang duk ulang baca, cari hang bantu aku, tolong aku, tak boleh nak baca, aku tukar surah. Menyerabutkan orang duk ada dekat belakang, menggelisahkan kita hak sembahyang. Tinggal kecuali Fatihah, iyyaka na'budu ihdinas sirat, orang tegur apa semua dia tak ingat dah. Hang tak boleh baca, hang tak tahu, jadi macam blur gitu. Sedih ke apa, rasa tak ada benda apa jadi, dia macam tak boleh fokus. Lepas sembahyang tinggal hang tak boleh jadi imam, hang berundur ke belakang, tak apa, tak ada masalah. Janganlah kecam dia. Apa orang baca Fatihah tak erti. Kadang-kadang dia jadi kadang kita jadi ada benda apa dia duk fikir lah, macam isteri meninggal ke, suami meninggal ke, jadi macam suami meninggal tak ada lah isteri jadi imam kan. Pelik lah pula, Syiah tak ada begitu. Jadi bacalah apa yang mudah daripada kamu, bermakna surah Fatihah mesti baca. Yang mudah tu apa-apa surah yang lain boleh baca. Saya tanya, katalah rakaat pertama kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Silap. Orang tolak kita jadi imam, kita duduk bawa balik Mekah semua. Allahu Akbar. Fatihah semua elok, bunyi macam Mekah, bunyi macam Singapura. Alhamdulillah. Orang punya seronok, dia baca rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Baca. Rakaat kedua nanti dia teringat balik Fatihah semua habis dah. Dia sangkut dah. Alamak, tadi aku baca habis dah. Aku nak buat apa sekarang ni? Takkan nak baca Taurat pula? Quran dah habis dah. Baca Taurat, Zabur dan Injil. Ada dua option lah. Satu, dia boleh baca An-Nas sekali lagi. Boleh baca, tak ada masalah. Atau dia baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Boleh. Kata dia tak ingat juga, dia boleh baca atas Al-Falaq boleh. Tapi makruh buat begitu. Baca surah terbalik makruh. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Tabbat, makruh. Yang haramnya terbalik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad, Qul huwallahu ahad. Dia terbalik gitu. Yang tu syagam namanya. Sembahyang tak sah. Bukan sembahyang tak sah, sembahyang dia sah, tapi perbuatan membaca tu hukum dia haram, terbalikkan macam tu. Sembahyang sah, kita tak payah mufaraqah pada dia. Kecuali dia baca Fatihah terbalik, baru kita kena mufaraqah. Kita tak boleh sembahyang belakang dia. Kalau dia baca Qul huwallah terbalik, hukum dia haram, tapi sembahyang tak batal kerana dia adalah surah. Fatihah tak boleh macam tu. Jangan tinggal lah sembahyang. Rakaat kedua Anas tak tahu baca dah. Lama macam mana ni, buat-buat kentut lah belah. Itu langkah paling selamat lah. Sagi buat pula contoh sahabat. Ma tayassara ma'aka minal Quran thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk. Yang fokus utama sehingga kata ulama menyebabkan semayang dia jadi gagal dan Nabi suruh ulang tu, dia tak ada toma'ninah. Toma'ninah tu berhenti sebentar. Bila kita rukuk ni, berhenti sat. Sami Allahu liman hamidah, berhenti sat. Sujud, dia berhenti sat. Berhenti sat tu kita panggil toma'ninah, bukan ta'miyah. Ta'miyah tu makanan Arab. Toma'ninah maksudnya berhenti sebentar. Mudah faham, pause. Jadi kita baca waladdallin amin, surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kita baca tu, kita tak baca surah 3 tasbih tu pun tak apa, sembahyang sah.
Yang penting hang mesti pause. Hang tak boleh letak kepala hang naik macam ni, Allahu Akbar, macam tu tak boleh. Memang tak sah. Dia mesti rendam, Ustaz. Paling kurang waktu rendam paling kurang waktu rendam kita sebut subhanallah. Kadar masa sebut subhanallah. Kadar masa sebut subhanallah kira 1.5 saat. Bundar pada saatnya hampir 2 saat. Maknanya hang kena rendam badan hang dalam setiap posisi semayang paling kurang 2 saat. Mudah fahamlah. Dalam kitab dia sebut kadar sebut subhanallah. Rukuk subhanallah, dia bangun, semayang dia sah. Tapi rugi fadilat yang besar, dia tak baca tasbih. Baca sekali dapat pahala, 2 kali dapat pahala, 3 kali dapat pahala. Subhana rabbiyal azim sebahagian daripada bacaan. Ada banyak lagi zikir yang boleh baca. Antaranya subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Itu bacaan Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi baca masa rukuk. Jadi kita bila sembahyang kat rumah, sembahyang tahajud ke apa kan, kita boleh baca subhana rabbiyal azim, nanti rakaat kedua baca subuhun quddus apa semua. Pelbagaikan bacaan supaya dia jadi lebih mudah. Okey. Berkaitan dengan tamak-ninah ni, dia mestilah tamak-ninah tu dia berhenti tanpa bergerak-gerak. Saya bangun dah boleh tak? Yang rakaman ni sini. Muslimat ingat tak? Ingat kot. Ya. Okey. Saya duduk sini. Rakaman pun boleh dengar, muslimat pun boleh nampak. Bila kita rukuk, maknanya badan kita tu dia 90 tu maknanya kalau kita letak ayat, kalau kita dalam Munyatul Musalli, kalau letak papan tu tak menggelongsor ke bawah. Maknanya bukan macam ni. Macam ni kalau ada benda belakang kita, dia boleh jatuh. Paling kurang benda tu dia stay. Ini untuk orang sihat. Kalau sakit tak ada kitab, dia main suka. Sakit macam ni boleh, macam ni boleh, angkut belakang boleh. Sebab dia tak boleh main ke depan, dia boleh macam tu je. Main suka. Sakit dia tak ada kitab. Sakit kitab dia main suka main kitab dia. Janji cek mau semayang ni kira okey lah. Macam mana pun tak apa. Kita bincang orang sihat. Jadi dia duduk tu. Banyak orang saya tengok dia semayang spring. Tahu semayang spring? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia bergerak tak? Masih bergerak. Dia pantui naik gitu. Semayang tu tak sah. Sebab dia tak ada tamak-ninah. Dia akan, kalau Nabi ada, dia kena irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Habis semayang balik. Yang semayang tu tak kira. Jadi mesti berhenti. Berhenti Sat. Maknanya dia nak semayang dalam keadaan tenang. Banyak orang ini tak apalah rukuk. Saya tengok masa i'tidal ni banyak masalah macam ni. Sami Allahu liman hamidah, tangan dia bergerak macam ni. Lepas tu Allahu Akbar. Hati-hati. Kerana tangan dia mesti tidak bergerak. Nabi kata dalam hadis tu apa? Kemudian kamu bangun dalam keadaan kamu tamak-ninah. Jangan bergerak tangan kita. Dulu arwah Ustaz Bakar di Masjid Negeri tu, dia ajak. Tu tips peribadi dia lah. Dia kata tangan ni buah belakang. Sami Allahu liman hamidah. Dia letak di situ. Jadi tak bergerak. Atau kita tak sini boleh. Sami Allahu liman hamidah. Jangan bergerak lah. Masuk zon ni, zon sengak nama dia. Lepas tu baru sujud. Jangan sambil bergerak. Sujud sama juga. Bila kita dah sujud, jangan kita bergerak lah. Macam pau, jangan gerak badan kita. Maksudnya setiap perwatakan kita dalam semayang tu, dia mesti dalam keadaan yang tenang. Tak boleh semayang dalam keadaan kelang kabut tu. Sebab saya tengok orang yang semayang dia tenang, hidup dia Allah lagi tenang. Kalau semayang kelang kabut, hidup dia semua jadi kelang kabut. Jadi haru biru, jadi macam susah. Kalau kita jenis semayang tenang, kita tengok ketenangan tu dia akan lajak sampai pergi ke dalam kehidupan kita seharian. Okey, sambung. Thumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk sehingga kamu tamak-ninah dalam rukuk kamu. Thumma rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kamu bangun sehingga kamu dapat i'tidal dalam keadaan yang tamak-ninah. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehingga kamu tenang dalam sujud kamu. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan.
Kemudian bangun duduk di antara dua sujud juga dalam keadaan tenang, tamak-ninah. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, biasanya dia akan abang rukun sembahyang ni ada berapa? 13. Sujud dan tamak-ninah, rukuk dan tamak-ninah. Kalau kita tengok kitab-kitab fiqh yang lain, mazhab Syafi'i, dia tulis rukun sembahyang tahu apa? 18. Sebab apa? Dia asingkan. Sujud 1. Lepas tu bawah tu tamak-ninah ketika sujud. Seolah-olah bila Nabi ambil berat dengan tamak-ninah ni, dia pecah. Bagi dia kalau gabung tu orang tak apa nampak fokus. Pengarang Kifayatul Akhyar, dia letak asing sebagai salah satu daripada rukun-rukun sembahyang. Maknanya sembahyang tu dia tak bolehlah sembahyang macam ayam patuk, dedak macam tu, jenis cucak sembahyang Assalamualaikum Waalaikumsalam macam tu. Dia tak menepati ciri-ciri sembahyang yang betul. Dia sembahyang yang betul, dia boleh inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang baik, dia ada power untuk cegah fahsya dan munkar. Fahsya ni apa? Munkar ni apa? Dua. Satu luaran, satu dalaman. Hati pun jadi baik, tak ada sangka jahat kat orang, tak ada busuk hati kat orang, tak ada busuk perut dekat orang, tak ada. Mulut, luaran lah, itu dalaman. Luaran sama juga. Mulut pun sama, tak kata kat orang apa semua. Jadi orang yang sembahyang ni, dia dah ada peluang jadi orang baik. Tapi kita tengok realiti, kadang-kadang kawan-kawan kita sembahyang kok, sembahyang pun sama ni, kutuk orang pun sama ni. Sebab apa? Sebab dia tak sembahyang. Sembahyang Ustaz? Tak sembahyang. Sebab Nabi abang ada, hang pi sembahyang balik, yang tu tak sembahyang nama dia. Mungkin wiring sembahyang tak betul, sebab tu tak bagi kesan kat hati kita. Tapi kalau kita sembahyang betul, sembahyang kita tu, kalau lelaki sembahyang berjemaah, sembahyang kat surau masjid, ciri-ciri sembahyang betul lah, kita ikut tu, tuan-tuan tengok, dia akan bawa kesan yang baik dalam kehidupan. Orang sembahyang tapi dia perwatakan dia tak macam orang sembahyang tu, macam boleh cek balik. Ramai di pasar raya kadang-kadang kita tengok tu pakai seksi teruk, tapi pergi sembahyang. Masuk sembahyang Zuhur, tak adalah pakai skirt, tudung tak pakai, lepas tu pakai t-shirt, pakai selok jean ketat, tak in lah apa semua. Perempuan pakai pakaian macam tu. Kita pun tengok, dia masuk Zuhur sembahyang. Maksudnya bagi dia, tutup aurat tu dalam sembahyang saja. Dia tak bawa sifat baik dalam sembahyang ke luar sembahyang. Dalam sembahyang tutup aurat, tapi luar dia tak bawa. Kita kalau sembahyang bagus, kita apa? Apa kita buat dalam sembahyang, kita transfer pergi luar. Contohnya apa? Dalam sembahyang kita sentiasa rendahkan pandangan. Maka masa berjalan kat luar, rendahkan pandangan. Jangan liak tengok sini, tengok sana. Dalam sembahyang kita selalu dengar apa? Dengar tu imam baca Quran, dengar azan, dengar ceramah. Baik, benda yang baik kita dengar dalam sembahyang. Maka di luar sembahyang, biasakan telinga kita dengar benda yang baik-baik. Benda jahat, jangan dengar. Dalam sembahyang kita selalu ada di tempat yang baik. Masa kita sembahyang di masjid, di surau, biasakan kita berada di tempat yang baik bila kita ada di luar daripada surau. Tempat yang baik ni maksudnya bukan tempat yang dosa, maksiat, orang buat maksiat dan sebagainya, tak. Kita elakkan tempat macam tu. Dalam sembahyang kita tutup aurat. Tutup aurat tu hebat lah, tutup aurat tu sampai ke lutut kalau orang perempuan pakai tudung tu. Silap bilang sampai tumit. Sampai buku lali. Tabuhnya tudung sampai ke siku dah. Tabuh lah. Jadi kalau kita kat luar tu, walaupun kita dah buka ustazah, tak pakai labuh sampai ke pinggang tu, paling-paling tak ada, tutup paras dada. Itulah ciri-ciri tudung betul yang mengikut apa yang kita buat di dalam sembahyang. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Kemudian kamu buatlah macam tu dalam semua sembahyang kamu. Semua sembahyang kamu baca macam tu, maka sembahyang tu dia akan bagi kesan yang sangat baik kepada kita. Okey. Kita tanda di situ sebab saya nak cakap satu dua benda kat tuan-tuan berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bulan ni bulan Maulid lah. Dalam seminggu lagi insya-Allah kita akan buat sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa minit sebelum azan ni saya cakap sikit lah. Maulid Nabi ni di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menceritakan Allah ada menceritakan beberapa kisah Nabi-Nabi yang beranak.
Kalau kita kata kelahiran Nabi tu bukanlah special sangat, biasa je, Nabi macam orang lain juga, dia beranak je, sebab Nabi manusia macam kita juga. Jangan kita lupa kerana kisah Nabi Musa AS ketika dia kecil dicerita secara detail oleh Allah Ta'ala kepada kita. Demikian juga kisah kelahiran Nabi Allah Isa AS. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesalam sejahtera ke atas aku, kata Nabi Isa, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan esok ni. Nabi Isa kata, hari aku beranak ni hari sejahtera. Maka kita tak boleh kata hari Nabi beranak ni orang biasa. Kalau Nabi Isa dalam ranking kenabian, dia Nabi SAW duduk atas lagi, pastilah kelahiran Nabi ni dia lebih bermakna. Nombor 2, Rabiul Awal ni bulan yang tak glamour di kalangan orang Arab. Orang Arab ada beberapa bulan yang dia kenal, antaranya bulan haram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan glamour sebab bulan bisnes, bulan-bulan haji, mereka buat berniaga. Haji cara mereka lah, tapi orang ramai-ramai, dia boleh dapat income yang banyak. Bulan-bulan tu bulan yang glamour. Dan bulan Ramadan itu juga glamour. Selepas kedatangan Islam, bulan Ramadan itu sangat glamour. Tapi semua bulan tu tidak menjadi bulan kelahiran Nabi SAW. Allah pilih Nabi untuk beranak di bulan yang tak glamour langsung. Rabiul Awal ni tak ada dalam ranking orang Arab. Sebab apa Nabi beranak dekat tarikh tu? Nabi SAW beranak, dilahirkan di tarikh tu kerana Nabi mengangkat bulan tu. Nabi dia tak tumpang tui dengan mana-mana bulan. Bukan bulan Rejab, tak, bulan yang ambil manfaat dengan Nabi SAW. Setelah kelahiran Nabi SAW, maka hari Isnin tu menjadi hari yang hebat. Kerana apa? Bila ditanya pada Nabi SAW, sebab apa Nabi rajin puasa Isnin, Nabi kata, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku diberanakkan. Maknanya Nabi sambut birthday Nabi SAW dengan berpuasa hari Isnin. Kemudian bulan Rabiul Awal yang tak glamour diglamourkan oleh Allah SWT. Sengaja Allah tak lahirkan Nabi menjadi anak kepada Raja Parsi atau Raja Rom, supaya orang nak amalkan Islam, orang tak akan kata, bolehlah Nabi Muhammad, tengoklah bapak dia siapa, dia Parsi, hebat. Nabi beranak, bapak pun tak ada masa tu. Mak pun dalam keadaan miskin, anak tunggal, anak yatim, susah. Tetapi Nabi SAW dalam keadaan susah, Nabi bina kredibiliti sebagai seorang anbiya yang hebat, kerana Nabi melahirkan orang yang hebat. Kita nak tengok leader yang hebat ni bila? Bila di bawah dia orang yang hebat. Nabi meninggal, Nabi tinggal siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu bukan calangnya leader. Hebat di sisi dunia, hebat, akhirat pun hebat. Jadi Nabi tak tumpang kehebatan siapa-siapa pun, Nabi tak tumpang. Nabi, Allah lahirkan Nabi SAW dalam keadaan yang luar biasa. Perjalanan sirah tu adalah sangat hebat. Sebab tu antara cara untuk kita sayang pada Nabi SAW ni, di sampinglah kita buat ceramah maulid, buat forum, buat qasidah dan sebagainya, antara salah satu benda besar yang kita perlu untuk tambah cinta sayang kita pada Nabi adalah mengenali Nabi SAW dengan dua benda. Satu, dengan sirah Rasulullah SAW. Saya tak tahulah di surau tuan-tuan ni ada tak kitab pengajian sirah? Ada ke tu? Ada kitab sirah Syama'il lah. Kitab Syama'il salah satu daripada cara. Kalau ada ruang peluang lagi, mungkin ustaz mana-mana dah habis kitab dia, kita minta dia bawa satu tajuk sirah. Kerana para sahabat kata, kami mengajar anak-anak kami tentang sirah sama macam kami ajak surah dalam Quran. Maknanya begini, teliti, tajwid, bacaan, berhenti, waqaf, ibtida, hafazan, bacaan. Demikian kami teliti dengan sejarah. Kami akan cerita ke anak kami perang Badar jadi apa, dalam perang Uhud jadi apa, masa tu ayah dekat mana, ni tangan ayah luka ni siapa yang buat. Dia akan cerita sahabat, dan tabi'in akan tahu juga. Jadi dua jalan lah untuk kita mengenali baginda Rasulullah SAW. Jadi
Nabi SAW ni dia insan yang agung dan hebat, dan semua benda yang berlaku kat dunia ni adalah disebabkan baginda Rasulullah SAW. Kita tengok kalimah syahadah pun kita tahu dah. Nabi Adam bila dia beranak mai kat muka bumi ni, di dalam syurga tu tertulis dah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. Kita tengok close ayat tu, perkataan dia, la ilaha illa Allah. Sejurus selepas nama Allah, belah kiri tu apa dia? Muhammad Rasul Allah. Maknanya Allah dengan Muhammad ni dia sebelah-sebelah. Nabi Adam AS apabila melihat perkataan kalimah syahadah yang hebat ni, dia tahu Muhammad ini SAW bukan calang-calang manusia, dia adalah orang yang sangat hebat. Sebab tu dia duduk bersebelahan dengan nama Allah SWT. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dzikraka, kami angkat sebutan nama kamu. Nama Nabi ni rata-rata dalam sembahyang kita selawat, dalam azan kita selawat. Tuan-tuan balik rumah tengok ada satu klip video, saya rasa Indonesia kot, fenomena azan dia tulis, sangat luar biasa. Nama Nabi ni tak berhenti orang sebut seluruh dunia dengan azan. Sebab bila kita pagi, ada orang malam. Bila ada orang malam, kita pagi. Dan azan di kawasan negeri kita ni dengan Kedah, dia tak lari jauh. Kalau Pulau Pinang 7.15 contoh, mungkin Kedah 7.20 atau 7.18, dia akan jalan azan tu. Kemudian daripada Kedah, dia akan naik pula ke atas lagi ke Perlis. Daripada Perlis dia akan naik ke Petani. Sikit, waktu berbeza sikit. Dan ketika azan, bukan semua surau azan serentak. Ada surau lambat 1 minit, ada surau lambat 2 minit, ada surau lambat 1 minit setengah. Jadi dia bergabung. Kita azan pagi, orang lain nak azan waktu malam, dia satu dunia dia jalan. Tuan-tuan tengok fenomena tu. Ya Allah, maknanya betul nama Nabi ni tak berhenti sebut seluruh dunia. Tak cukup dengan orang duduk depan maqam Nabi SAW, orang duduk selawat tu lagilah berlambak-lambak di Madinah, tak pernah putus, tak pernah berhenti selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selepas azan, orang sembahyang sunat. Lepas orang sembahyang sunat, orang sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu, tahiyat awal ada, tahiyat akhir ada. Kemudian orang sembahyang ba'da. Tak lama lepas itu pula azan lagi, sembahyang lagi, azan. Kita berhenti azan, ada orang lain pula azan. Kita tidur, orang lain pula azan. Dia hidup, nama Nabi ni seluruh dunia dia hidup. Sebab tu apa sahaja tomahan yang dibuat oleh para orang-orang jahat, Allah jawab. Nabi-nabi lain, kalau mereka buat silap, mereka minta maaf pada Allah. Nabi Adam silap makan buah, diturun mereka muka bumi, dia doa apa? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ni dah buat naya, kami dua orang ni dah buat naya kepada kami, ya Allah, diri kami sendiri, ampunilah kami. Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Nabi Musa AS, dia minta ampun pada Allah. Bila dia tinggal saudaranya Harun, dia pergi selama 40 hari munajat dengan Allah. Balik mai, tengok jadi kelang kabut dah, pakat sembah Samiri. Apa doa Nabi Musa? Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta khairul wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni aku dan saudara aku. Semua nabi-nabi minta ampun. Nabi Daud alaihissalam pun fakharra raki'an wa anab, dia tunduk sujud dalam surah Sad juzuk 22 dan dia minta ampun kepada Allah. Nabi minta ampun. Tapi Nabi SAW Allah sebut liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, untuk kami hapuskan semua dosa kamu yang dahulu dan akan datang. Nabi-nabi lain minta ampun, Nabi SAW diberi keampunan oleh Allah SWT. Bukan kata nak dibandingkan dengan orang biasa. Dengan Nabi-Nabi pun, Nabi SAW duduk di ranking yang paling tinggi. Sebab tu bila orang katakan Nabi abtar, tak abtar. Dia berkata Nabi tak ada anak lelaki, putui, zuriat keturunan. Pada muka dia tak ada orang nak sambung kerja dakwah dia, habislah dia. Sebab anak dia semua laki mesti masa kecil.
semua anak perempuan pun dah meninggal semua, habis keturunan dia tak ada. Maka Nabi ni abtar, putus keturunan. Allah Ta'ala turun ayat Quran, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang kata ke hang putus keturunan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depa yang putus keturunan. Walaupun semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perempuan, yang lelaki dah meninggal masa kecil, Nabi SAW sambung keturunan dia dengan siapa? Anak dia Sayyidatina Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, dapat anak Hasan dan Husin. Daripada Hasan dan Husin inilah lahirnya keturunan Habib yang kita dah tengok tu. Mainlah siapa pun dia boleh claim mahabbah atau boleh bawa salah silah, saya ni keturunan Nabi ni, tok saya macam ni. Paling champion dia akan berhenti di satu nama, sama ada Al-Hasani atau Al-Husaini. Dia tak boleh naik atas lah. Habis di situ je. Lepas tu naik kepada ayah, naik ke Nabi SAW. Allah masih sambung. Orang kata kat Nabi SAW ni apa? Tukang syair. Allah balas, Allah jawab, Allah reply. Maksudnya Allah pertahan. Allah kata apa? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin. Aku tak pernah ajak Nabi aku syair, dan tak layak Nabi aku diajak syair. Itu adalah Al-Quran. Orang kata gila, Nabi cover, Allah cover. Orang kata Nabi dukun, Allah cover. Orang kata Nabi pawang, Allah cover. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu Muhammad itu tidak gila. Allah jawab balik. Maknanya Allah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu daripada cara yang kita menunjukkan kita sayang kat Nabi ni adalah macam ni lah, tuan-tuan dan perempuan, mai belajar hadis kalam Nabi tu. Salah satu daripada cara kita cinta Nabi. Kita ni nak tinggal semua rumah, nak pergi mengaji kat pondok tak ada dah. Tak ada anak kafar lah apa tak tahuan. AJK surau dan Allah di negara kita mudah kan. Maghrib Isyak kita main, duduk datang ni, kita mengantuk sikit-sikit tak apa, lebih kurang aja habis ya. Mengantuk sangat pergi kena ayat kowe kat luar, main balik. Jangan belah tu sikit-sikit lah kita. Hak apa Nabi pesan kat kita, kita ikut, kita ajar. Oh, Nabi kita jangan buat macam ni, sembahyang kena elok-elok. Ni semua ni kita belajar ni tanda sayang Nabi ya. Sebab kita nak belajar apa kalam Nabi. Nabi tak ada dah, tapi kita hadis Nabi tu semualah. Kita mengaji tafsir ke, mengaji semua kitab-kitab ustaz-ustaz main mengajar kat sini, semua ni Quran ni hadis. Tak ada orang main mengajar nan yang siang pau, tak ada. Malam ni insya-Allah kita buka paper sinar harian ke surat 7, kita mengaji bab berkaitan dengan ekonomi. Tak ada, semua Quran ni hadis. Jadi ada masa, bukan ada masalah, cari masa spend supaya maghrib isyak milik Allah. Melainkan ada emergency, kenuri, sakit, demam, tu lain lah. Setakat biasa kita tahu hari ni orang ada kuliah, orang dah viral dalam grup taman semua dah. Nak pergi apa, nak beli pasar malam ke apa, semua selesai. Maghrib abang kat isteri jangan kacau. Isteri pun tahu dah, mana suami? Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin, hari ni hari Sabtu, hari ni hari Ahad. Ahad jangan carilah suami aku, dia takkan pergi mana ya. Ahad ada kuliah, dia mesti surau kan. Hampa pergi surau, hampa confirm boleh jumpa dia. Isteri boleh kerak jari abang. Tata dia tu mai tak ada. Kena malam tu ustaz tak mai, dia pergi Astana kena tarik pula. Silap lah. Tapi isteri boleh habaq sebab apa? Sebab kita konsisten, istiqamah. Maghrib, Isyak jangan cari suami aku di mana-mana di muka bumi, dia di masjid dan di surau. Jadi kita spendlah masa sikit untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa dalam siri-siri akan datang. Ada soalan untuk bertanya? Bismillah. Contohnya masa sujud yang terakhir, imam dah bangun baca ayat tahajud, kita tak bangun-bangun. Kalau kita sujud terlalu lama macam tu, boleh putus kita antara kita dengan imam. Batal, boleh batal sembahyang kalau terlalu lama. Jadi kita kalau sembahyang berjamaah, tu imam dah bangun dalam 20 saat, 15 saat lambat tak apa lagi. Tapi dia tak ada satu
satu tempoh tetap tahu berapa lama. Dia kira uruf, kebiasaan orang akan kata, lama betul hang sujud ni. Sebab mungkin kita ada benda yang kita nak minta dekat Allah. Tak apa, kita sujud masa sembahyang sunat. Masa sembahyang sunat boleh kita doa apa-apa. Dan dalam sembahyang fardu pun boleh, lepas tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, masa tu ada doa Nabi ajak. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Doa ni ulama sebut Nabi baca di akhir sembahyang sebab apa? Sebab di situ antara posisi dan lokasi yang sangat mustajab doa. Macam mana Nabi kata fa'aksiru fiha doa, banyakkan doa masa sujud kerana kita dekat dengan Allah. Dan bila dikaji-kaji hadis, di sini pun Nabi rajin baca doa juga. Maknanya di sini pun satu lokasi yang baik. Jadi bila tu imam tahiyat lama, kita tak payah tak payah buat dia. Biar pergi kat dia. Hang lagi panjang lagi bagus. Lagi banyak aku boleh doa. Tapi kalau lah tu imam tu dah pendek, tak apa. Kita sembahyang kat rumah, kita panjangkan tahiyat akhir kita 3 jam pun tak apa. Kita ada apa-apa, kita boleh doa. Dan sujud, part-part sujud kita boleh panjang. Sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Biasanya Nabi akan sembahyang panjang kalau di rumah. Kalau Nabi pendek, kita ada apa-apa, kita boleh buat masa sembahyang seorang lah. Dan tu imam pun tak boleh sujud lama, makruh terlalu lama sujud. Melainkan sembahyang hajat, orang tahu ni sujud ni orang tahu lama. Tapi sembahyang biasa kita sujud terlalu lama, melainkan sakit, pingsan, meninggal lain lah. Saya saja lama tak boleh. Sebab orang belakang kita tak tahu, berumur, berdarah hidung, hak pakai pampers, terlondes pampers apa semua. Lama-lama orang sujud. Jadi kita elakkan sembahyang, kita ringkaskan. Kalau kita sembahyang seorang, panjangkan. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada, kita tangguh dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.